Dengan negeri di bawah bayu. Antara paparannya, projek RAVO dilaksana di 9 daerah untuk tingkatkan liputan vaksinasi COVID-19. Bagi perinciannya serta perkembangan lain, kita langsung ke Kota Kinabalu bersama Konstantin Palawan. Silakan. Baik Tun Julia, sebelum itu Parti Warisan Sabah Warisan menerima tamparan hebat selepas seorang wakil rakyatnya umum keluar parti. Keputusan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob keluar daripada warisan diumum sendiri oleh wakil rakyat itu pagi tadi. Pengesahan tersebut dibuat selepas kabar angin mengenai perkara itu tersebar minggu lalu. Beliau kini adun bebas yang menyokong kerajaan pemerintah. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Dr. Yusof yang sebelum ini Ketua Bahagian Warisan Sipitang berkata beliau turut melepaskan semua jawatan dalam parti berkenaan. Adalah atas keputusan pribadi tanpa ada pengaruh atau tekanan dari siapa-siapa. Keputusan saya adalah atas pertimbangan kewarasan untuk membolehkan saya fokus dan bekerjasama dengan kerajaan dan juga jabatan-jabatan kerajaan, agensi kerajaan untuk memberi khidmat kepada rakyat terutama di N35 Sinumin demi pembangunan daerah Sipitang. Menurut Datuk Dr. Yusof, keputusan itu juga sebagai tanda taat setia kepada titah Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Negeri Sabah supaya semua pihak bekerjasama dalam memerangi COVID-19 sekaligus membantu kehidupan rakyat dan ekonomi negara. Beliau juga mendakwa keputusannya turut mendapat sokongan penuh 15 AJK bahagian warisan Sabah. Datuk Dr. Yusof berkata pemakluman rasmi akan diserah kepada Yang di-Pertuan Negeri dalam masa terdekat. Dalam pilihan raya negeri Sabah ke-16, Datuk Dr. Yusof mempertahankan kerusi Dun Sindumin dengan majoriti 424 undi dalam pertembungan 5 penjuru selepas memperoleh 5,415 undi. Sementara itu, keputusan Datuk Dr. Yusof keluar daripada warisan bukan sesuatu yang mengejutkan bagi pemimpin di Sabah. Antaranya Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin yang menyifatkan ia perkara biasa apabila berlaku pergolakan politik. Datuk Bung yang juga ahli Parlimen Kinabatangan dan Adun Lambang percaya keputusan Datuk Dr. Yusof itu disebabkan beberapa faktor. Mungkin ada pendorong-pendorong yang boleh membuat mana-mana wakil rakyat ataupun adun untuk keluar dari parti yang mereka anggotai. Pertama, kita lihat warisan pada ketika ini bukan lagi pemerintah. Datuk Bung ditemui media selepas majlis penyerahan sumbangan ceria ke sekolah TNB SESB peringkat Parlimen Kinabatangan. Sumbangan program sekolah angkat SESB dan perasmian stesen jana kuasa balat di Pejabat Pendidikan Daerah Kinabatangan. Ditanya sekiranya Adun Sindumin itu ingin menyertai UMNO, Datuk Bung menjelaskan UMNO Sabah sentiasa terbuka untuk menerima kemasukan mana-mana pihak asal mereka ikhlas berjuang bersama UMNO. Sementara itu, Adun Klias Datuk Isnin Aliasni menyifatkan tindakan Datuk Dr. Yusof meninggalkan Parti Warisan sebagai satu tindakan bijak demi kepentingan rakyat yang kini terhimpit kesan penularan pandemik COVID-19. Kita tolak buang ego kita dalam politik. Yang penting rakyat. Rakyat sekarang ini kesusahan, terutama sekali dalam kita menghadapi pandemik. Ramai rakyat di kawasan, terutama kawasan luar bandar. Sipitang ini, Sindum ini luar bandar. Kawasan saya Klias pun luar bandar. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS melaksanakan projek penilaian pantas dan operasi vaksinasi RAVO di daerah-daerah yang merekod kadar imunisasi COVID-19 yang rendah. Ia melibatkan daerah Sandakan, Tawau, Kinabatangan, Tongod, Nabawan, Keningau, Papar, Lahad Datu dan Kota Belud. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata projek ini bertujuan meningkatkan liputan vaksinasi COVID-19 di daerah-daerah terlibat. Projek RAVO dilaksana secara menyeluruh termasuk di kawasan perkampungan atas air, pekan, kedai, tamu dan pasaraya dengan suntikan vaksin secara terus. RAVO ni sangat penting kerana Sabah pada masa ini masih lagi belum mencapai 80%.
dos kedua. Jadi inilah usaha semua orang, bukan saja Jabatan Kesihatan Negeri, tapi ini adalah kepentingan kerajaan Sabah, rakyat Sabah. Datuk Rosnani ditemui media sempena pelaksanaan pertama projek RAVO di Kampung Forest Sandakan. Katanya projek ini dijayakan dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM dan pihak berkuasa tempatan. Sebanyak 25 pasukan bantuan daripada JKNS akan digerakkan ke daerah sasaran untuk membantu pasukan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Sementara itu, projek RAVO disandarkan menyasar pemberian vaksin kepada 151,200 penduduk yang didapati belum divaksinasi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Rosnani memaklumkan beberapa lagi pusat pemberian vaksin PPV di Sabah akan ditutup secara berperingkat bermula 15 Oktober hingga 7 November ini. Beliau berkata 13 PPV akan beroperasi sehingga tarikh tersebut untuk suntikan vaksin dos kedua bagi remaja 12 hingga 17 tahun. Datuk Dr. Rosnani menjelaskan penutupan PPV di Sabah susulan jumlah penerima vaksin semakin berkurangan sekaligus menjimatkan kos operasi. Katanya tumpuan selepas ini akan diberikan kepada pelaksanaan program outreach. Sebelum ini terdapat lebih 224 PPV dibuka di seluruh negeri yang turut memberikan suntikan vaksin secara jumpa terus. Setakat semalam, seramai 1,754,120 orang atau 63.3% penduduk Sabah sudah mendapat vaksinasi lengkap. Manakala 2,250,440 orang atau 72.9% yang lain sudah menerima suntikan vaksin dos pertama. Bagi vaksinasi remaja pula, seramai 3,162 remaja telah lengkap 2 dos vaksin, sementara 289,615 orang pula sudah terima 1 dos vaksin. Fasa peralihan monsun barat daya ke monsun timur laut dijangka berlarutan dalam tempoh sebulan ini. Walaupun tiupan angin daripada pelbagai arah adalah lemah sepanjang tempoh berkenaan, namun kejadian ribut petir yang membawa hujan lebat sehingga menyebabkan banjir kilat terutama di kawasan pantai timur dan pedalaman Sabah. Demikian penjelasan Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Sabah, Amir Zudi Hashim kepada RTM ketika ditemui di Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu. Semasa tempoh fasa peralihan monsun ini, angin adalah lemah. Jadi atmosfera kita tidak stabil, maka kondusif untuk pembentukan awan di bawah petir, terutamanya pada sebelah petang dan kala-kala berlarutan sehingga ke awal malam. Bagi monsun timur laut pula, Amir Zudi berkata, fenomena ini dijangka bermula awal November dan berakhir Februari tahun depan. Sepanjang tempoh berkenaan, taburan hujan dianggar sekitar 400 hingga 500 ml dan boleh berlarutan melebihi 3 jam. Ia berkemungkinan mengakibatkan risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah. Masalah kesihatan mental tidak harus dikendalikan secara sendirian, khususnya dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Sebaliknya, individu yang bergejala pula perlu segera mendapatkan intervensi dan rawatan bersesuaian. Psikologi Belia dan Pembangunan Komuniti, Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Balan Radhakrishnan berkata, kajian menunjukkan 1 daripada 3 pelajar kolej berpotensi mengalami kemurungan berpanjangan. Ini menimbulkan risiko untuk mencederakan diri selain terlibat dalam kegiatan tidak berfaedah akibat tekanan. Dr. Balan berkata demikian dalam forum secara maya bertajuk Penggunaan Sains Teknologi dan Matematik STEM dalam mempelajari kesihatan mental belia, anjuran Persatuan MySTEM Ambassador UMS. Beliau turut menasihati golongan belia agar sentiasa berfikiran positif bagi mengelak tekanan dan kemurungan berpanjangan. Sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu petang ini bersama saya Konstantin Palawan. Terima kasih keluarga Malaysia kerana membantu negara mencapai kadar vaksinasi yang tinggi. Kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Tun Julia, silakan.